First of all, thank you sahabat-sahabat media di atas your support. Thank you so much yang sentiasa memberi sokongan pada saya daripada dulu zaman keremajaan saya sampai sekarang. Alhamdulillah, thank you so much everyone. Dan alhamdulillah di atas pelantikan saya sebagai duta pertama untuk Alvaro, saya berasa berbesar hati, rasa berbangga untuk menjadi part of the team, part of the family, sebab seperti ramai tahu jenama Alvaro menjadi ikutan sekarang bukan hanya kualiti, bukan hanya sekadar kualiti saja, tapi kerana mampu milik dan juga desain dia sangat-sangat up to date dan cantik dan eksklusif dari Dubai. Apa yang buat Fasha lagi jatuh cinta dengan? Okey, saya mengambil masa dekat setahun jugalah untuk fikir tentang offer yang diberikan oleh Mr. Farouk, sebab saya berjumpa pada tahun 2021 di KLCC dan lepas tu berjumpa balik pada tahun 2022 November. Ambil masa setahun jugalah untuk, sebab masa tu kita tak tahu kan, kita tak, yalah busy shooting kan, tak sempat nak jalan-jalan, nak tengok baju, semua tak sempat. Tapi apabila saya pertama kali datang ke sini pada November 2022, bila saya datang untuk mencari barang-barang shooting sebenarnya dekat kawasan ni, nak cari tudung dan sebagainya, tiba-tiba saya ternampak Farouk. Oh, inilah yang offer yang Encik Farouk dah bagi saya pada Ramadan, pada Syawal last year. Baru saya ingat masa tu. Oh, yang dia jumpa saya pada Syawal tahun 2021. Bila saya datang sini pada November 2022, saya tengok baju Alvaro cantiknya. Mungkin saya tak berkesempatan sebelum tu untuk datang dan shopping kat sini. Bila saya masuk, saya pun tengok kain-kain dia, saya tengok baju-baju dia, dan selepas beberapa meeting, dalam 3-4 kali meeting macam tu, alhamdulillah saya menjadi part of the family. Syukur alhamdulillah. Bermula pada Januari tahun ini. Kontrak berapa lama? Kontrak selama 2 tahun. Fasha, selain Alvaro ada banyak lagi ke brand yang approach you kan? Okey, banyak sangat. Dan untuk sekarang ni saya masih duta untuk Aura White, untuk juga untuk Sugar Doll, penjagaan rambut, dan beberapa lagi yang tengah dealing dengan pihak saya, dengan Fasha punya team. Sebab Alvaro ni masuk minit besar juga. Alhamdulillah. Tak boleh nak reveal berapa, tapi alhamdulillah rezeki. Saya anggap ini adalah rezeki anak-anak saya, sebab saya selalu berfikir tentang kita harus selalu memudahkan kerja orang. Sebab insya-Allah kalau kita memudahkan kerja orang, Allah akan pemudahkan kerja kita. For example macam syuting saya yang sebelum ni, saya belum begitu sihat sepenuhnya, tapi kalau nak diikut dengan suami saya tak menggalakkan, sebab doktor juga tak menggalakkan saya untuk sambung syuting tu. Sebab kalau dari segi luaran nampak macam sihat, tapi dalaman ni masih belum sihat sepenuhnya. Tapi pada saya, kalau saya tak syuting, makanya akan tertangguh rezeki kru-kru penggambaran lain dan tim lain. Jadi saya fikir macam tak apalah, kita teruskan syuting walaupun struggle, sakit sikit, tapi yang penting kita memudahkan rezeki orang lain. Fasha, bila menjadi duta ni mestilah komitmen bertambah lah kan. So, komitmen bertambah. Ada yang diminta oleh Alvaro untuk you buat? Sebab macam biasalah, posting, photoshoot, berjumpa dengan anak yatim dan kena datang berjumpa dengan peminat, dan saya menganggap perkara tu saya suka buat. Saya enjoy untuk buat benda tu, dan saya tak merasa tu satu tekanan buat saya, sebab saya memang suka meet and greet dengan peminat-peminat saya, dengan customer. Jadi saya rasa benda tu mudah untuk saya buat. Alhamdulillah. Dan posting lah, mostly posting juga untuk bagi tahu kita punya latest design dan sebagainya. Dan untuk Ramadan ni kita akan ada beberapa acara dengan anak yatim, memberi kepada mereka anak yatim yang memerlukan, dan juga ibu-ibu tunggal. Kita akan bagi baju raya pada mereka. Fasha sendiri memang minat baju abaya ke macam mana? Saya suka abaya, tapi saya nak abaya yang style. Saya tak nak abaya yang macam boring kan. Saya nak abaya yang cantik dan berkualiti. Tapi bila saya pakai abaya ni, kain dia sedap, sejuk. Jadi saya suka. Jadi saya rasa macam okey, saya memang suka pakai abaya, dan saya pula diberikan tugas untuk menjadi duta abaya yang saya suka. Jadi saya bersyukur. Ada contribute dari segi design dengan material ke atau? Sorry? Ada contribute tak design dengan material? Tak ada. Saya tak contribute design, saya bukan designer, tapi saya ada request satu design, iaitu design untuk umrah. Hari tu saya ada request dan diorang buat design tu dan diorang jual, dan alhamdulillah laku.
Saya katalah saya nak design yang plain, nak untuk pergi umrah. Jadi diorang buat untuk saya dan diorang juga buat banyak. Jadi benda tu laku alhamdulillah. Jadi duta ni kita perlu yakinkan orang luar lah untuk membeli. Betul, kita kena pakai, kita kena guna. Macam pressure tak untuk you, macam kita nak pastikan orang yakin sebab you membawa juga kan nama Alvaro. Tak pressure sebab tu kita apabila kita buat sesuatu perkara, kita kena harus jujur dan supaya dapat keberkatannya daripada rezeki yang kita buat. Kita jangan sekadar macam jadi duta tapi sebenarnya tak guna pun barang tu. Jadi tu tak berkat. Jadi pada saya, sekiranya kita menjadi duta untuk satu-satu produk tu, kita harus menggunakan produk tu, kita harus meyakinkan yang kita juga menggunakan produk tersebut. Kalau kita hanya sekadar untuk ambil duit je, kita tak guna, kita tak sayang, yang tu tak boleh sebab itu tidak akan mendapat keberkatan. Dan saya percaya setiap macam Aura White, saya dah 5 tahun dengan dia Aura White skincare. Dengan produk-produk lain saya mesti lebih daripada setahun, tak pernah setahun je. Alhamdulillah rezeki saya. Sebab diorang tahu yang saya ni bukan sekadar duta yang terima duit dan menipu kan. Kita adalah duta yang betul-betul menggunakan barangan tersebut. Macam tu. Fasha, produk apa yang Fasha memang akan kalau boleh tak nak lah untuk jadi duta ke atau macam mana? Ada tak? Tak ada lagi yang kata tak nak tu, tak ada lagi lah. Macam produk-produk yang Fasha rasa macam sangsi dia punya bahan ada beberapa produk yang nak minta saya buat review. Saya minta diorang hantar dulu produk tu kat rumah dan saya rasa saya tak berapa berkenan. Saya cakap jujur je, saya cakap minta maaf saya tak dapat buat sebab kalau saya berbohong pada follower saya tak berkat, jadi saya tak nak. Ada banyak kali juga, bukan pernah beberapa kali, banyak kali, lebih 10 kali. Sebab setiap apa yang diberi pada saya, contoh untuk buat review, kalau diorang akan hantar, diorang let's say food ke atau dan sebagainya, saya minta diorang hantar dulu. Kalau benda tu betul-betul saya suka, sedap, baru saya buat review macam tu. Sebab saya tak suka nak menipu follower saya. Follower saya pun bijak. Dia bila diorang macam sampai macam, oh kalau Fasha cakap sedap, memang sedap. Macam tu. Sebab diorang tahu saya ni sangat-sangat fasih. Untuk hari raya nanti mungkin berapa pasang yang Alvaro bagi pula Fasha? 30 design lain-lain sebab dia bukan hanya abaya, dia ada baju kurung, dia ada semua. Jadi kedai ni lengkap, ada baju Melayu juga. Family saya pun semua akan memakai Alvaro. Diorang pun dah pilih baju daripada awal lagi sebab hari tu memang masa mula-mula kira first new design keluar, baju sold out. Jadi pihak Alvaro kata kalau nak pilih baju untuk family, better datang 2-3 minggu sebelum Ramadan. Jadi diorang dah datang awal dah pilih awal-awal dah. Fasha, yang 30 tu you akan pakai setiap hari satu? Setiap hari satu. Satu hari dua. Tapi baju dia memang cantik. Baju dia memang cantik dan mampu milik. So I pun nak bagi kat you all baju juga sekejap lagi. Mungkin you all boleh tengok sendiri sebab memang boleh jadi gila, betul. Kalau my favourite level adalah level 3. Dia tahulah. Level 3 tu level abaya. Satu floor tu semua abaya warna hitam. Ya Allah, jadi gila sebab I pun walaupun harga dia daripada RM59 ke RM199. Affordable. Saya jadi macam wow, macam jadi gila. Sebab terlalu cantik dan mampu milik. Bukan sebab I duta tau. Tak baik kata dia duta dia cakap benda baik. Tidak. Memang betul. Cantik tak baju I pakai hari ni? Okay, thank you. Ada. Nanti ambil untuk Y. Girl, kalau kita tengok kan, kalau masuk dia pun gambar girl. Kat mana-mana gambar girl dalam ni. Ada tak macam dia orang akan buat billboard untuk rasanya mungkin ada tapi tak tahu, tak pasti tu kena tanya dia orang. Tanyalah dia orang. Sekejap lagi. Interview dia orang juga, kesian dia. Dia orang dah prepare dah tahu jawapan. Interview tahu abang. Sekejap lagi. Interview lah, please. Ya. Ramadan sikit lah. Ramadan. Sebab Ramadan. Okey, sebab Ramadan sebab memandangkan mata saya belum pulih sepenuhnya, jadi saya kena pergi buat treatment sikit dan kena buat MRI scan sekali lagi untuk memastikan yang mata saya ni akan sembuh. Sebab sekarang ni mata kalau luaran nampak okey tapi dalaman tu masih patah dan ada darah beku, jadi mungkin kena pergi dan buat scan lagi
3D scan untuk lihat ada lagi tak darah beku tu. Sekarang masih sakit. Sakit memang sakit. Sebab dia macam ni, dia depan boleh tengok normal, tapi kiri kanan dia kena pusing untuk tengok. Dia tak boleh, selalu eyeball kita boleh gerak kan. Ni kita kena pusing tengok. Tapi apa pun saya bersyukur sebab bukanlah Allah ambil penglihatan kita terus kan. Benda tu sikit je. Dugaan kecil lah pada saya. Sebab pada saya semua tu saya ambil dengan positif lah. Positif. Saya tak menyalahkan sesiapa pun sebab pada saya accident happen. Siapa-siapa pun boleh terjadi. Accident kemalangan ni semua orang boleh kena. Walaupun kita jaga sebaiknya pun kalau nak jadi juga. Macam ada pantalaran ke macam mata you tak boleh nak panas ke tak boleh nak? Tak ada. Okey. Tak ada pasal kena panas tu semua tak ada masalah, tapi cuma dia senang sakit kepala. Sebab bila mata tu dia mata dengan kepala kan ada link. So bila kita sakit mata kan bila sakit kepala sekali. Tapi apa pun saya just ambil tu sebagai saya optimistik, saya ambil benda tu positif, saya tidak rasa macam tertekan atau rasa macam pressure nak menyalahkan sana, menyalahkan sini, tak nak. Sebab pada saya kemalangan boleh berlaku di mana-mana saja. Masya lepas berlaku insiden tu macam membuka mata banyak pihak juga. Betul. Ya, dan membuatkan kita lebih berhati-hati. Dan alhamdulillah selepas perkara itu terjadi juga dia memberikan kesedaran pada saya juga untuk lebih berhati-hati dan untuk memastikan kawasan tempat syuting saya tu selamat untuk saya syuting. Sebab saya pun dah syuting dah dekat 20 tahun dah kan. Selama ni pun saya tak kisah pun pasal apa ada kat situ yang tajam, tak kisah. Sebab pada saya ada orang yang akan check dah siap-siap untuk saya. Jadi mungkin di masa akan datang kalau saya syuting yang macam cerita-cerita yang macam tu lagi, mungkin saya akan pergi check sendiri ke atau apa macam tu. Sebab tu saya tak nak salahkan sesiapa. Saya anggap benda tu sebagai dugaan kecil je. Masya, adakah disebabkan kejadian ini juga you terpaksa tolak beberapa tawaran? Setakat ni memang ada tawaran. Yang pasti saya akan buat adalah lepas raya tu adalah Rampas Cinta Kedua tu, yang job anak ikan tu. Itu yang job yang saya dah lock daripada bulan 11 last year. Yang tu lepas raya saya akan shoot yang tu. Dan ada juga job TV3, beberapa job TV3 ni yang lepas masa puasa pun ada, lepas raya pun ada. Tapi saya tengah tengok skrip yang mana yang sesuai untuk saya buat. Tapi yang pasti lepas raya nanti akan shoot dengan Metro Wealth, MIG, iaitu Rampas Cinta Kedua yang ada anak ikan. So sekarang ni you kena limit pergerakan you ke macam mana? I tak limit pergerakan I sebab I ni orang yang aktif. Jadi I dah biasa move around kan. Jadi I live with it sekejap. Hidup dengannya sekejap. Kalau kasar-kasar doktor cakap I boleh teruskan apa yang I nak buat ni, tapi sebaiknya kalau boleh operate untuk nak buang darah beku kat dalam tu. Dan sebab sekarang saya boleh tengok je cuma saya pergerakannya nak ke kanan ke kiri tu yang limit, sebab dia akan jadi lambat sikit. Belah kiri tu dia lambat sikit sebab darah beku dia macam tarik. Tapi saya okey je, saya walaupun sakit kepala ke apa, saya enjoy je. Saya tak rasa benda tu tertekan pun, sebab sekurang-kurangnya kejadian tu jadi tak adalah sampai saya tak boleh tengok langsung kan. Tapi masa mula-mula kena tu memang admitted 8 hari 7 malam saya kat hospital. Masa mula-mula kena tu saya tak boleh tengok langsung. Saya tak boleh balance badan saya masa berdiri. Masa tu macam memang gila lah. Fasha cakap akan operatekan mata tu dalam hari. Saya kena buat MRI scan sekali lagi. CT scan, not MRI scan. CT scan 3D sekali lagi dan tengok adakah darah beku tu dah getting better ke atau masih sama ke atau worse ke. Kat situ nanti doktor akan bagi tahu sama ada saya kena buat operation soon ke atau sebab dia tulang kita ni boleh sembuh naturally juga, tapi ambil masa. Bila patah apa semua dia boleh tutup, dia boleh cover sendiri, tapi yang tu semua akan ambil 3-4 bulan macam tu. Jadi lepas buat CT scan sekali lagi 3D, kat situ nanti doktor akan decide lah sama ada kena buat operation soon ke atau darah beku tu dah mungkin miracle. Saya dah tanya doktor juga, ada tak miracle yang darah beku tu boleh gone. Lepas tu doktor cakap tak ada.
Lepas tu saya kata, okey tak apa, kita buat scan sekali lagi. Mungkin Scan dah dapat date belum? CT scan dah dapat date dah sebenarnya 20 hari bulan. Tapi 20 hari bulan saya syuting kat Johor. So maybe lagi 2-3 hari lah saya akan teruskan dengan CT scan tu. Tapi saya enjoy je. Saya tak kisah pun. Sebab tu saya pada mulanya bila production bagi date shooting tu kan, untuk sambung lagi 4 hari tu, Anak Tuan TV3 tu, suami saya macam berat hati jugalah. Macam family pun macam, betul ke nak syuting ni, betul ke? Mata betul belum sembuh lagi. Tapi saya fikir macam, kalau aku tak habiskan job ni, kalau aku tak habiskan kerja ni, kru-kru semua tak dapatlah payment. Kan? So saya fikir macam, tak apalah aku struggle sikit, sakit sikit, asalkan tak tersekat rezeki orang. Saya fikir macam tu sebab bila kita memudahkan rezeki orang, insya-Allah rezeki kita pun akan murah. Usha, kos rawatan daripada you start warded sampai sekarang? Tak ada, sendiri je. Medical card tu. Medical card tu. Okay, you boleh bagi peringatan jugalah untuk rakan artis untuk ada medical card kan? Ramai orang mendapat kesedaran selepas kejadian saya tu. Ramai macam, nak ada medical card. Sebab saya pun masa tu at one time, masa ambil medical card tu saya fikir, dekat 20 tahun aku bayar medical card ni. Tapi tak pernah guna. Pernah terdetik di hati tau last year, dalam tak ingatlah last year dalam bulan berapa. Tapi macam aku dah bayar monthly tapi tak pernah guna. Tapi rupanya itulah dia. Tiba-tiba pertama kali warded, pertama kali masuk hospital, pertama kali guna medical card, pertama kali masuk hospital sebab bukan kerana bersalin. Tu kerana injured. Anak-anak macam mana Fasha bila tahu? Dia orang nangis lah. Tengok video tu lagi lah dia orang nangis. Sebab yelah, ibu tak pernah masuk hospital. Ibu selalu sihat, kesana ke sini, kan, aktif. Jadi dia orang macam, tapi Aisyah tu macam, dia walaupun 2 tahun tapi dia macam bijak. Dia tu macam senang untuk memahami situasi. Dia pun tak nangis. Dia pun still breastfeeding lagi. So macam dia tak merengek lah, alhamdulillah. Allah pemudahkan. Betul, apa kebimbangan yang pertama terlintas dekat fikiran? Saya masa mula-mulakan itu, macam mana aku nak teruskan syuting? Fikir pasal syuting. Saya tak fikir pasal benda lain. Saya fikir macam, alamak, tertangguh. Sebab tak pernah lagi penggambaran tertangguh sebab Fasha Sanda. Tak pernah. Dah dekat 20 tahun dalam industri ni, tak pernah lagi mengakibatkan orang lain menunggu saya. Tak pernah. Tapi itulah benda nak jadi dan tak tahulah, saya tak nak salahkan sesiapa, tak nak salahkan siapa-siapa lah. Kalau orang lain salahkan abaan, ada orang salahkan produksi, saya tak nak salahkan siapa. Pada saya, benda nak jadi. Dan ianya mungkin ada hikmah di sebalik kejadian itu. Kebimbangan yang kedua? Kebimbangan yang kedua, of course, fikir pasal anak-anak. Aku ni mata tak boleh nak tengok sebelah macam mana ni, nak buka pun tak boleh. Memang masa first few days tu, seram gila kalau fikir, ingat-ingat balik. Nak pergi toilet pun nak kena pegang dinding. Ya Allah. Sebab bila kita jalan sebelah mata, kita tak balance tau. Walaupun kita fikir macam, alah boleh, sebelah mata ada kan, tapi tak balance. Kepala kita jadi tak balance tau. Nak pergi toilet, Nak pergi toilet pun macam kena pegang dinding. Ya Allah, takut, tak nak. Tertangguh berapa hari? Tertangguh, sekarang dah habis dah completed. Masa tu lepas kejadian tu, ini betul ke kanan kiri? Ni atas lepas kejadian tu macam diorang breakkan saya dekat 10 hari macam tu lah. 8 hari saya dah keluar hospital. Continue. Alhamdulillah continue. Sebab cerita tu untuk raya. Ada perubahan skrip ke? Tak ada, sama je. Raya tahun ni untuk TV3. Tak, masa tu diorang cakap juga, nak tak kita macam kita postpone lah, macam kita akan minta daripada TV3 untuk postpone tarikh ke atau tayangan dia dipostpone. Tapi saya tak sampai hati sebab pasal rezeki kru-kru tu, rezeki kru penggambaran. Jadi saya fikir macam, alamak, kalau aku tangguh lagi, orang lain macam mana nak dapat payment 50% lagi, macam mana? Saya fikir. Fikirkan orang juga lah. Memang saya selalu fikirkan orang. Saya mesti akan fikirkan orang dulu daripada diri saya. Itulah kadang-kadang saya kena marah juga dengan masa hari yang kejadian tu kan. Mata saya tengah bengkak gila. Saya kata, boleh tak kita syuting juga? Lepas tu saya punya staff tak bagi, mama tak bagi. Lepas tu abang pun, Encik Alung Kamaluddin, dia tak bagi. Dia kata tak boleh lah sebab scene sebelum mata tak bengkak, tiba-tiba bengkak. Macam mana nak konti tu kan? So macam kalau boleh saya nak cepatkan habis syuting tu, saya tak nak tangguh macam tu. Trauma ke masa
datang balik kat tempat tu? Tak, masa mula tu macam rasa macam perasaan tu macam dia macam fobia macam gila kita tak pernah kena kecederaan kemalangan macam tu. Tapi macam kita lawan dengan perasaan tu. Tak sabar nak tunggu hasil akhir final. Kata tuan pengarah saya, selalunya kalau cerita yang ada dugaan ni akan boom, akan meletup. Jadi saya macam tunggulah. Saya dah tengok sikit dah, saya rasa macam best je. Drama tu kisah Dia kisah tentang Ana, saya, seorang isteri yang didera oleh suami yang penagih dadah dan juga diseksa oleh ibu mertua dia. Azharani adalah suami saya dan dia merupakan seorang yang selalu memukul isteri dan di samping itu juga mak dia pun membuli saya. Mak dia apa? Azizah Mazan. Tajuk dia Anak Tuan. Anak kuat. Anak tuan. Anak kuat tu lain. tajuk dia apa? Anak tuan. Anak tuan tu macam suami dia bagi peribahasa pada suami dia lah tu. Suami dia tu anak tuan lah, macam anak bos macam tu sebab tak nak kerja, nak ambil duit isteri lah macam tu. Macam anak tuan Dia gitu. ada vibe raya dalam tu. Vibe raya, vibe kesedaran dia banyak. Cerita sedih. Banyak air mata juga. Dia nangis, tangan dia menggigil-gigil. Macam kesianlah kat dia. Kesian pun salahkan dia. Tapi saya tak salahkan dia sebab saya sangat, itulah, tapi saya tak salahkan dia. Nanti salahkan sebab saya sangat meminati lakonan Azharani, sangat. Dan dia pun tak sabar nak kerja dengan saya. Kami punya first project together. Tapi saya cakap dengan dia jangan serik kerja dengan saya, dia pun cakap jangan serik kerja dengan dia sebab kami buat yang terbaik. Mungkin dia menjiwai watak tu, terlalu menjiwai watak. Saya juga menjiwai watak sebab macam kita nak buat yang terbaik. Sebab first time kerja together kan, aku nak buat yang terbaik, dia nak buat yang terbaik. Lalah, terlalu sangat sampai pom jatuh kena. Sebelum tu. Ada rehearsal, tapi itulah. Bila ada setengah artis menasihatkan kalau boleh guna stuntman, gunalah stuntman instead of diri sendiri. Kalau untuk pandangan you macam mana? Pandangan saya, kalau kita boleh buat sendiri, why not? Kan, setiap orang boleh memberikan pandangan masing-masing sebab setiap orang tak salah untuk memberikan pendapat masing-masing sebab setiap orang mempunyai pandangan yang berbeza. Ada orang salahkan dia ni, ada orang salahkan dia ni, ada orang salahkan dia ni, ada orang salahkan saya juga, ada orang salahkan abang juga, ada orang salahkan director, ada orang salahkan production. Tapi at the end of the day, pada saya adalah benda nak jadi kita harus redha dan move forward. Ada cakap yang beria-ria masa berlakon. Yang pasal beria tu pasal Datuk Fiz kan. Saya tak tahu apa maksud Datuk Fiz bila dia sahabat saya, sahabat rapat juga dengan saya. Mungkin dia memberikan pandangan dia supaya tidak berlakunya kecelakaan. Jadi janganlah beria-ria. Saya ambil benda tu positif, saya tak kisah pun. Mungkin pada orang macam kenapa Fiz Fairuz nak memalukan saya ataupun abaan, tapi pada saya tak ambil tu sebagai memalukan. Saya memandang tu dari segi positif. Mungkin maksud itu janganlah beria sangat sebab takut nanti saya akan mengalami kecederaan kan. Jadi saya tak ada pun, saya okey je. Dan Datuk Fiz pun ada telefon Aidil untuk menjelaskan apa maksud dia tu. Jadi saya ambil tu sebagai positif. Pada saya tak salah pun apa yang Datuk Fiz cakap. Setiap orang tak salah untuk menyuarakan pendapat masing-masing sebab setiap orang berhak nak bagi pandangan masing-masing pada saya. Saya ambil benda tu optimistik sebab saya pun bukan muda dah. Nak masuk 39 tahun dah tahun ni. Jadi pada saya benda-benda remeh-remeh temeh ni saya letak tepi lah. Malah nak fikir. Saya nak enjoy je. Fasha, ada rasa overthinking bila kembali ke set penggambaran lepas cedera tu macam ada tak macam kalau cedera lagi tu kali kedua? Tak pun. Tapi dia orang lebih berhati-hati. Dia orang akan check double triple. Dia orang akan check tempat tu, dia orang akan check semua perkara. Dan alhamdulillah dia orang lebih orang kata, tapi dia orang tanya juga, okey tak kalau kita kurangkan sini, maksudnya tak nak terlalu agresif. Cakap tak boleh, nanti takkan jadi feel tak sama. Dan kita buat sama juga. Kalau tengok baru-baru ni saya post, yang saya punya fan club post kan sama juga saya buat kan. Sama je. Tapi lebih berhati-hati. Kati tak boleh, tapi kita buat jatuh tu kat luar pula kan. Tapi okey je. Saya ambil positif je dengan benda tu.
Maknanya skin yang sama masih akan pakai untuk dalam Pakai, dia orang pakai sebab dia orang kata video tu cantik gila, so dia orang pakai. Real. Fasha kepada bulan Ramadan, anak-anak macam mana? Dia excited ke? Excited, dia orang pun dah pandai puasa untuk kakak dengan abang. Aisyah lah belum faham lagi, Aisyah baru 2 tahun. So kita sangat excited, tapi mungkin tahun ni beraya di KL. Kalau ikutkan plan daripada mama, mungkin kita akan beraya di KL sebab anak saya cuti 3 hari je sekolah, jadi tak dapat nak jalan jauh-jauh sangat. So mungkin dekat KL je tahun ni. Macam untuk Ramadan, apa yang you paling nantikan? Nantikan masa untuk masak untuk family dan seronoknya sebab dapat bersama-sama dengan anak yatim. Masa itulah sebab kita kurangkan aktiviti kerja tu, jadi kita boleh banyak masa untuk benda lain macam tu. Fasha, kalau berkaitan medical card tadi, Fasha okey ke kalau ada ejen insurans guna secara haram untuk Dia ambil kesempatan promote. Okey, sebenarnya apabila saya menjelaskan perkara itu dalam Instagram, ramai orang ejen-ejen insurans menggunakan gambar saya untuk tujuan promosi mereka, medical card mereka. Tapi pada saya, semua orang tahu yang dia orang hanya menggunakan saya punya kata-kata dalam tu. Saya tak kisah untuk diorang memberikan kesedaran yang baik pada masyarakat. Pada saya benda tu tidak, as long as diorang jangan guna gambar saya kata saya duta diorang, sudah. Tapi kalau diorang menggunakan testimonial saya tu untuk memberi kesedaran kepada mereka untuk ada medical card, pada saya itu tak ada masalah. It's not a problem, itu okey je. Ramadan ni cukup. Okay. Okay. Thank you so much.